الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صدق الله العظيم. Dalam pada itu, sesungguhnya kami telah menyediakan bagi sesiapa yang berlaku kufur atau menderhaka beberapa rantai dan belenggu serta neraka yang menjulang-julang. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti dengan taat dan kebajikan akan meminum dari piala sejenis minuman yang bercampur dengan kafur, iaitu sebuah mata air di syurga yang diminum daripadanya oleh hamba-hamba Allah yang taat. Mereka boleh mengalirkannya di tempat-tempat tinggal mereka dengan aliran yang semudah-mudahnya dan menurut kemahuannya. Mereka dikurniakan kesenangan itu kerana mereka menyempurnakan nazarnya, apatah lagi yang diwajibkan Tuhan kepadanya. Serta mereka takutkan hari akhirat yang azab seksanya merebak di sana sini. Mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya kepada orang miskin dan anak yatim serta orang tawanan. Sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih. Kami sebenarnya takutkan Tuhan kami. Takut ia kenakan kami azab hari yang padanya muka orang-orang yang bersalah masam berkerut-kerut. Dengan sebab mereka menjaga diri dari kesalahan, maka Allah selamatkan mereka dari kesengsaraan hari yang demikian keadaannya. Serta memberikan kepada mereka keindahan yang berseri-seri di muka dan perasaan ria gembira di hatinya. Dan kerana kesabaran mereka mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya, mereka dibalas oleh Allah dengan syurga dan persalinan dari sutra. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Insan. Surah yang ke-76 pada juzuk yang ke-29. Bermula ayat yang ke-4 sehinggalah ayat yang ke-12. Kalau sebelum ini kita telah menjelaskan bagaimana Allah memberi petunjuk kepada manusia, kepada jalan kebaikan dan juga jalan kekufuran. Dan manusia dalam petunjuk Allah, dalam pilihan yang Allah berikan kepada mereka terbahagi pada dua golongan. Golongan yang bersyukur dan golongan yang kufur. Maka Allah Ta'ala menyebut pada ayat yang kita bacakan ini balasan bagi yang kufur dan limpah kurnia bagi orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang berupa pelbagai warna-warna kenikmatan daripada makanan, minuman dan pakaian. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut setiap satu apakah sebabnya. Apakah sebab seorang itu kufur dan apakah sebab mendorong seseorang itu beriman. Bila Allah menyebut inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira, sesungguhnya kami sediakan kepada setiap orang yang kufurkan Allah dan kufur dengan nikmat pemberian Allah, yang sentiasa menyanggah perintah Allah dengan rantai-rantai yang membelenggu kaki-kaki mereka, yang mereka akan diseret menuju ke neraka jahim, dan juga rantai-rantai yang mengikat tangan-tangan mereka lalu diikat pada leher-leher mereka, dan api yang senantiasa berkobar-kobar
yang senantiasa menyala tinggi untuk mengazab golongan-golongan yang kafir ini dan membakar mereka. Perkataan salasil, yakni rantai-rantai, memberi maksud ialah kuyuk. Kuyuk yakni belenggu. Yang setiap rantai itu berkepanjangan 70 hasta. Bagaimana kita sebut sebelum ini, sebagaimana disebut dalam surah Al-Haqqah. Dan bila kita sebut perkataan aghlala, kalau sebut salasil, artinya sesuatu yang mengikat badan mereka. Manakala kalau disebut aghlal, artinya apa yang diikat tangan mereka sehingga ke leher mereka. Artinya badan mereka dibalut dengan belenggu daripada salasil, rantai-rantai daripada neraka. Yang ditulis nama mereka. Kemudian satu lagi nama aghlal, iaitu rantai yang mengikat tangan mereka sehingga ke leher mereka. Lalu mereka diseret ke neraka Jahannam. Dan ini sama erti dengan apa yang Allah sebut dalam surah Ghafir dengan firman-Nya, "Izil aghlalu fi anakihim wassalasilu yushabuna fil hamim summa fin nar yusjarun." Maksudnya, dan rantai-rantai yang membelenggu leher-leher mereka. Dan juga rantai yang mengikat kaki mereka lalu diseret mereka ke neraka yang membakar tubuh badan mereka. Ini gambaran orang kafir. Allah beri satu je gambaran orang kafir. Itu dengan bentuk rantai yang membelit badan, rantai yang membelit tangan sehingga ke leher, kemudian diseret ke neraka. Maka cukuplah bentuk ancaman itu sebagai azab orang kafir untuk mereka berhenti daripada kekufuran dan memilih keimanan. Kemudian selepas Allah Ta'ala menyebut golongan-golongan kafir, golongan-golongan celaka daripada kalangan makhluknya, golongan yang Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat yang lain sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Kerana pada hari itu mereka tidak akan dikasihani dan mereka tidak akan dibenarkan untuk disyafaati dan tidak diringankan azab dan juga penderitaan mereka. Tidak akan berhenti azab yang dikenakan kepada mereka, bahkan bertambah dengan pelbagai bentuk dan warna-warna azab yang mereka dengar diceritakan dan yang tidak diceritakan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut golongan yang mendapat nikmat. Itu golongan yang beriman. Dengan panjang lebar. Supaya orang-orang ataupun manusia berfikir antara dua perbandingan ini mana satu mereka nak pilih. Kata Allah, "Innal abrar", sesungguhnya orang-orang beriman yang abrar. Allah memberi ta'bir perkataan abrar. Abrar daripada perkataan barun, abrar. Artinya sentiasa fikir nak buat baik. Kerana orang beriman sikap mereka sentiasa fikir nak buat baik. Orang beriman dia tak ada satu sikap nak pilih mana satu kebaikan nak buat. Tak, dia nak buat semua. Tuan-tuan, bila iman sudah menetap di hati, maka semua kebaikan di hadapan kita bercita-cita nak buat. Kecil ke, besar ke, sama ada itu memerlukan harta benda atau masa, atau ia memerlukan kepada tunjuk ajar dan idea, maka semuanya orang beriman mempunyai sifat keinginan atau tamak nak buat baik. Maka kerana itu Allah mentadbirkan orang beriman dengan sifat abrar, yang sentiasa nak beri manfaat. Ini selaras dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang paling terbaik, Nabi kata anfa'uhum linnas, yang paling banyak memberi manfaat pada manusia. Kalau orang beriman faham makna abrar, mereka menjadi umat yang paling cemerlang dalam dunia. Sebab kita nak buat baik. Dan kita nak sebarkan kebaikan. Dan nak jadikan kebaikan ini memberi manfaat. Dalam ilmu, dalam ekonomi, dalam politik, dalam kemasyarakatan, kita nak sebarkan manfaat. Kalau dalam ekonomi, kita nak sebarkan kebaikan ekonomi Islam. Dalam politik, kita nak sebarkan kebaikan politik Islam. Untuk menunjukkan satu acuan yang datang dari Allah yang berbeza. Sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa nahnu lahu abidun. Ini dia acuan Allah. Apakah ada yang lebih baik daripada acuan Allah? Dan kita sentiasa tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang yang berbakti, Allah sebut. Tu Allah sebut balasan. Mereka akan diberi minum di dalam piala-piala. Perkataan min ka'sin. Contoh kalau kita sebut piala dunia, kita panggil ka'sul alam. Piala dunia. Ka'sul alam.
dalam bahasa Arab. Ni perlawanan bola sepak pada dunia, Ka's ulang alam. Perkataan Ka's itu bentuk cawang yang paling indah umpama piala. Atau kalau mereka yang minum arak harga jutaan, sebab mereka bagi mereka air paling mahal arak. Mereka angkat dia punya nilai arak. Lalu mereka akan tuang, bukan cawang biasa, cawang yang berupa piala. Mereka siap ajar cara pegang macam ni, pegang dia. Bentuk piala ni, sama bentuk piala. Lalu dituangkan arak. Oleh kerana di dunia ini, air yang paling mereka anggap paling berprestij, arak. Champagne ke, whisky ke, benda ke lagi ratus tahun lama. Mereka anggap ni mahal, ini paling hebat. Harga 1.5 juta sebotol, harga sampai cecah 10 juta. Air ni. Maka Allah Ta'ala nak beritahu, air yang kamu bangga-banggakan ni air arak. Yang kamu nilaikan ia sebagai tanda orang kaya, orang hebat, orang kuat. Dan segala-galanya, bila menang dia pertandingan, bagi arak. Tuang arak. Tunjuk kemenangan. Maka Allah akan memberikan balasan air arak yang Allah sebut dalam surah yang lain, yang lebih hebat daripada arak yang kamu junjung di dunia. Ada setengah tafsiran perkataan min ka'sin, iaitu daripada Allah beri minum orang-orang yang di dunia buat baik dengan air arak. Ka's, iaitu piala air, piala gelas yang berupa piala yang penuh dengan air arak. Kana mizajuha, tapi campurannya ada kafur. Apa maksud kafura yang diminum oleh orang beriman? Contoh perkataan kafur itu air arak, kata para ulama tafsir. Yashrabuna min khamrin mamzujatin bikafur barid abyad tayyibur raihah. Itu sejenis bauan wangian. Kalau kita sebut kapur, kalau kata orang mati, orang bila kita mandi mayat, kita main kapur barus. Sifat kapur baru ni apa? Untuk mewangikan, menghilangkan bau busuk. Itu kapur baru di dunia. Dia wangi, hilang bau busuk. Sifatnya berwarna putih. Dan sifat kapur barus ini sifatnya adalah sejuk, barid. Araknya sifatnya panas. Arak ni sifat panas. Ni minum terbakar ni. Maka Allah jadikan arak dalam syurga. Campuran ialah kafur. Yang mendinginkan air tersebut. Yang mewangikan air tersebut. Yang melazatkan air tersebut. Untuk menjadikan baunya sempurna, rasanya sempurna. Bukan sebagaimana arak di dunia. Yang bila mana mereka minum, mereka cuba untuk angkat nilai arak, tapi sifatnya busuk. Sifatnya panas. Mereka tak mampu minum sebagaimana mereka minum air lain. Mereka kena kadang pejam mata. Mereka kena minum sikit. Contoh mereka minum sikit-sikit itu bukan sebab mahal, sebab tak sedap. Minum sikit-sikit. Dengan sifat panas dia. Maka Allah nak beritahu ini arak sebenar. Yang patut, yang kalau kamu nak nilaikan kemuliaan, ini arak yang Allah sediakan. Sifat arak ini, baunya wangi tak macam arak kamu busuk. Dan sifatnya sejuk, barid. Tak macam kamu panas membakar kat badan. Sehingga jadi penyakit liver. Jadi penyakit macam-macam dalam badan. Ini arak daripada kafur campurannya. Dan dicampur pula dengan air lain. Ain. Itu mata air yang baik. Maka menjadikan sempurna air arak yang penuh dengan nikmat dalam syurga kelak. Kata Allah, ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Dan orang-orang beriman akan minum air-air yang mereka arahkan di mana air itu akan terbit. Yufajjirunha. Jadi kalau mereka kata, buat macam ni, sini, maka air itu keluar. Okey, keluar kat sini, air itu keluar. Ini panggil yufajjirunha. Mereka boleh pancarkan air yang mereka nak minum daripada tempat mana mereka nak suruh keluar. Mereka boleh pancarkan air-air yang bukan sekadar mereka menikmati keindahan alirannya, bukan kenyamanannya, bukan minum yang lazat. Yang disebut oleh Allah Ta'ala, yashrab, diminum, biha ibadullah, hamba Allah. Yufajjirunaha, mereka yang akan mengarahkan air ini keluar kat mana. Kata kita, Allah sebut dalam Quran ada sungai-sungai yang mengalir dalam syurga. Dipanggil sebagai sungai-sungai yang yajrian, yang mengalir. Ada yang disebut sebagai mata air yang nabtakhatan, yang memancut keluar. Bagi nabtakhah, memancut keluar, air pancut. Dan ada yang disebut air tafjir, iaitu air yang ahli syurga ini, dia akan heret air ini kat mana dia nak. Maksudnya, dia bebas
untuk menjadikan air ini di mana akan keluar, di mana akan mengalir. Dia akan tentukan. Kan syurga duduk kat syurga, dia pun nak suruh mengalir depan dia. Mengalir depan dia. Okey, dia kata stop, jangan di depan. Saya nak mengalir belakang. Maka dia mengalir belakang. Mengikut apa yang dikehendaki. Maka ini kenikmatan. Bayangkan tuan-tuan, air yang mengalir kita boleh arahkan. Kita boleh, kalau hari ni kita buat, hari ni kalau kita arahkan air, kita pun buat piping lah. Kita nak suruh ada kat ruang tamu ada, buat sinki, kita pun piping. Kita nak suruh, ni halaman rumah ada pipe, nak siram pokok bunga, kita pun piping. Nak suruh biar kat pagar pun ada, kita pun piping. Cara kita arahkan dengan pipe kan dia. Pasal rumah kita ni ditentukan mana tempat air keluar. Ikut arahan kita lah. Kita owner, kita pun cakap dengan yang buat pipe ni, awak boleh tak buat tempat ni, depan saya nak air pancuk. Di belakang saya nak buat air hujan, macam air hujan. Ini dalam dekat bilik mandi pula nak shower. Yang atas tu. Keluar deras. Kemudian nak buat pula ni pipe wuduk. Dia keluar macam ni. Ni pipe jamban pula. Contoh arahkan. Tapi kaedahnya ialah piping. Dia pun pipe kan. Maka lengkap sistem aliran air. Tapi dalam syurga, yufajirunha. Dia tunjuk je kat mana. Maka air itu keluar. Tak ada cerita piping. Semua dah jadi keluar. Akhirnya nikmat ahli syurga. Allah sebut dengan cepat. Nikmat ini. Nikmat minuman. Betul, kenapa sebut nikmat minuman dulu? Dia kalau kita cerita, kita pergi kat mana pun, baik restoran, baik rumah orang. Pertama kita cerita, minum dulu. Tuan-tuan tak cerita, makan dulu. Minum. Apa-apa sebelum kita cakap banyak, minum dulu. Tuan-tuan pergi hotel, check in, minum dulu. Kita bagilah air kelapa ke air manggis, minum dulu. Tuan-tuan pergi rumah orang, tak apa, kita minum dulu. Sementara nak tunggu masak siap. Tapi di syurga bukanlah sebab nak tunggu makanan tu masak. Tak ada benda tu. Sebab dalam syurga, tidak ada penantian. Tak ada. Dia tak ada istilah tunggu. Tunggu tu cuma ialah waktu di dunia. Di dunia tuan-tuan kena tunggu belaka. Mati pun kena tunggu. Mati kena tunggu, kaya kena tunggu. Nak makan nasi lemak pun kena tunggu. Semua kena tunggu. Nak jumpa orang pun kena tunggu. Maka dunia tempat kita banyak menunggu. Dan sebagainya kita tunggu sia-sia. Tunggu-tunggu tak datang juga. Tapi dalam syurga tak ada istilah tunggu. Di syurga semuanya berlaku dengan sekelip mata. Kalamhil basar au huwa aqrab. Seperti sekelip mata atau lebih cepat daripada sekelip mata. Jadi kalau nak makan ada terus. Tak ada tunggu chef dulu siang ikan setengah jam. Lepas tu kena kukuh pula setengah jam. Petang karang pun masuk. Sampai tidur kawan ni tunggu. Tak ada benda tu. Dia sesegeranya. Maka Allah mulakan dengan air. Kali ini nikmat yang pertama bila kita cerita kat mana pun kita pergi air. Maka disebut nikmat air yang paling kemuncak. Air yang diletakkan dalam piala. Air yang boleh memancar, memancut ikut kehendak kita. Air dalam syurga. Yang kita nak minum, jangan cerita yang tuan-tuan nak mandi ke nak apa. Yang nak minum tu bebas di mana pun. Kemudian kata Allah, apakah sebab melayakkan mereka menjadi golongan abrar? Dan apakah yang menyebabkan mereka layak menikmati nikmat syurga ini? Maka Allah Ta'ala sebut tiga sifat mereka. Yang pertama, yufuna bin nazr. Mereka menyempurnakan nazar. Baik, apa maksud nazar? Tuan-tuan faham nazar? Nazar dari sudut syarak artinya sesuatu yang diwajibkan oleh seseorang pada dirinya. Saya bernazar nak puasa 2 hari, 3 hari. Maka itu nazar. Baik, kalau sesuatu yang kita wajibkan pada diri kita, kita namakan nazar, kita wajib buat. Apatah lagi sesuatu yang Allah wajibkan pada kita buat. Allah menyebut sesuatu, Allah sebut sifat orang beriman abrar ini, yufuna bin nazr. Mereka bernazar, mereka melaksanakan. Kalau apa yang mereka wajibkan pada diri mereka, mereka buat. Apatah lagi apa yang Allah wajibkan pada diri mereka, sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya, pasti mereka lebih jaga. Maka Allah memuji mereka kenapa? Baik iltizam dengan kewajiban. Sama ada kewajiban itu datang langsung daripada syarak. Yang kita sebut puasa, zakat, haji, tutup aurat, tinggalkan riba dan sebagainya. Atau ia datang secara aridi disebabkan kita mewajibkan diri kita dalam nazar kita untuk buat. Lalu kita melakukannya. Ini sifat pertama. Yang kedua Allah Ta'ala menyebut wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalam keadaan mereka sentiasa takut pada hari kiamat. Mereka takut kiamat yang kejahatannya
yang kebinasaannya berselerakkan. Mustatir, berselerakkan. Maksud berselerakkan ini tuan-tuan, pada semua benda kita kena charge. Tuan-tuan jangan ingat kalau kita kena rock block, polis. Polis mungkin charge kita tengok rock tag je. Mungkin dia tanya lesen je. Mungkin dia tanya tentang kelajuan kita. Tapi akhirat kelak, semua amalan kita, perkataan, perbuatan kita semua akan dibentang dan dihisap. Maka kita tak tahu mana satu kejahatan, kerosakan yang kita akan binasa. Kadang-kadang kita dalam bab tak mak ayah comel dah, jirang pula kantoi. Kena. Kadang-kadang kita dalam bab lain bagus, tapi dengan suami kita kantoi. Dengan pasangan kita. Kadang-kadang nak semua bagus ni, tiba-tiba hutang pula tak bayar. Kadang-kadang semua dah cantik, comel dah, tapi tak tolong pula orang zalim. Kadang-kadang bagus semua, bab ni bagus, lambat pula solat. Maka ini disebutkan syarruhu mustatira. Kebinasan kejahatan hari kiamat ini ataupun kemudaratan hari kiamat ini kena pada semua benda yang kita tak mampu untuk agak. Sebab itu kata Hasan Basri, kalau aku tahu satu amalan aku diterima oleh Allah, aku dah tenang. Aku pun tak tahu mana satu Tuhan terima. Dan sama juga kejahatan kita. Tentang kejahatan kita, kalau kita menung, dengar, tengok, muhasabah, banyak mana kejahatan kita. Kita takut mana-mana kejahatan tu kita lekat kalau Allah nak kira. Kita takut. Kita takut mungkin ada perkataan kita penyebab Allah murka. Ada. Yang disebut oleh Nabi SAW, ada di kalangan kamu yang bercakap dengan satu kalimah, dia tak peduli kalimah itu. Tapi kalimah itu penyebab dia jatuh ke dalam neraka jahanam. Contoh yang kita bercakap selama ni. Sombong ke, ada ayat sombong. Ada ayat-ayat penghinaan ke. Memanglah kita baik dalam bab-bab lain. Haji pun 5 kali. Umrah pun tiap-tiap tahun. Tapi ada hal-hal tertentu. Dalam bahasa badan kita, dalam bahasa perkataan kita. Atau mungkin bahasa senyum kita. Kita tengok orang jatuh, kita bersenyum. Yang tu Allah hisap habis kita. Kenapa kamu senyum ketika saudara kamu jatuh? Kenapa kamu gembira dengan jatuhnya dia? Allah tanya. Betul, sebab tu orang beriman. Kalau kita ada iman, kita takut mana-mana kesalahan kita Allah akan kira. Kerana itu kita sibuk melakukan kebaikan, mudah-mudahan kebaikan itik kafarah pada dosa-dosa kita yang ada. Dan saya kata kita tak tahu mana satu ni. Kalau Allah Ta'ala nak keluarkan satu kesalahan kita, Allah hisap panjang, habis dia. Kalau Allah cari kesalahan kita, habis kita. Sebab itu nak elakkan Allah cari kesalahan kita. Kita dalam hidup jangan cari salah orang. Dalam hadis Nabi kata apa? Man tatabba'a auratal muslimin tatabba'a Allahu auratahu. Wa man tatabba'a Allahu auratahu yaftahu walau fi jawfi baitihi. Siapa yang mencari-cari keaiban orang beriman, Allah akan cari-cari keaibannya. Dan siapa yang Allah cari-cari keaibannya, Allah akan dedahkan kejahatan yang dibuat seorang diri dalam rumah dia. Seorang diri dibuat, tak ada orang tahu. Yang tu Allah dedahkan. Yang kita tak cerita korang pun Allah akan dedahkan. Jadi kalau kita tak nak keaiban kita, Allah dedah. Kat dunia ni tuan-tuan amalannya lah, jangan cari keaiban orang. Jangan duk sibuk cakap hal keaiban orang. Lepas isyak duk cerita aib orang. Mau tidur cerita aib orang. Korek, ni sebab apa, duk cerita orang. Ini membinasakan kita. Padahal dah comel dah, kita baik, mengaji bagus. Kuliah pun bagus. Tapi bab cari aib orang nombor satu. Kok mana aib dia nak cari? Kok mana kita nak kata lagi ke dia ni? Dan ini kita bimbang. Dikira oleh Allah. Kan itu orang beriman. Dalam keadaan mereka buat baik. Bukan mereka confident, aku buat baik, syurga. Mereka bimbang apa yang akan berlaku akhirat. Mungkin kebaikan mereka ditolak. Itu juga mereka bimbang. Sebab Allah sebut dalam ayat yang lain. Bila mereka memberi harta, mengeluarkan sedekah. Dalam keadaan hati mereka begitu takut, Allah Ta'ala tak terima. Wa qulubuhum wajilah. Hati mereka bimbang, takut Tuhan tak terima. Padahal dah buat baik. Ini dia watak orang beriman. Bukan orang beriman bila buat baik jadi sombong. Aku dah buat baik lah. Aku dah sedekah lah. Aku dah haji lah. Bukan watak orang beriman bila buat baik dia sombong. Watak orang beriman bila buat baik dia bimbang. Jangan kata kalau dia buat jahat. Bimbang-bimbang. Saya tak ikhlas, Tuhan tolak. Memang saya buat baik, Tuhan tak terima sebab kesalahan saya. Orang tu, orang ni.
Maka kebimbangan itu sentiasa ada pada dirinya sehingga dihilangkan akhirat kelak oleh Allah Ta'ala. Allah akan hilangkan. Akhirnya mereka diamankan. Kemudian yang ketiga sifat mereka, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan ala hubbihi. Perkataan ala hubbihi kata ulama, yakni dengan penuh keikhlasan. Dengan keadaan mereka suka, bukan mereka terpaksa. Dan ala hubbihi juga bermaksud mereka beri makanan paling baik. Makanan yang mereka suka makan, yang tu mereka beri ke orang. Jadi kita kalau suami baik, kalau kita makan sedap, mana-mana kedai, kita pun teringat nak bawa isteri lepas ni. Teringat nak bawa isteri. Kalau isteri pun sama, dia makan sedap, dia teringat nak bawa ke suami makanan ni. Bagaimana bila kita sayang seorang, makanan yang kita makan, kita nak suruh orang kita sayang try dan cuba. Suruh yang orang kita sayang ni, makan juga macam kita makan. Kita pun war-war ke kawan kita, sedap. Kedai ni sedap sarapan. Jom kita pergi. Saya belanja tak apa. Sebab apa? Ini watak orang beriman. Maka Allah menyebut sikap ketiga mereka yang menjadi layak mereka masuk syurga. Mereka suka beri makan. Dan mereka bila beri makan, bukan makanan yang kotor, makanan yang tak sedap. Makanan basi, makanan tak habis. Makanan yang mereka tak makan, berilah ke orang. Sebab tak sedap. Mereka beri makanan yang mereka suka. Dan mereka beri dengan ikhlas. Siapa? Miskinan, orang miskin. Yatiman, anak yatim. Wa asiran, dan orang tawanan. Baik, kenapa? Dimulakan dahulu yang pertama dengan miskin. Kerana orang miskin lebih perlukan pada makanan. Dan makanan ini adalah kita panggil penyelamat kepada kehidupan. Allah mulakan orang miskin sebab orang miskin yang rasa lapar-lapar ni. Sebab kita bila sebut miskin, maksudnya dia tak cukup makan. Tapi kalau dia cukup makan, kita tak panggil dia miskin. Orang makan ni dia bergeluk, orang miskin ni dia bergeluk nak cari makan. Cari makan untuk anak dia, cari makan malamnya, siangnya. Dia duit lauk nak beli, cari duit beli lauk nasi pun tak ada. Maka diutamakan dengan golongan miskin yang amat berhajat. Kemudian diikuti dengan yatim. Baik, yatim ni sebab apa? Tentu apakah yatim mesti miskin? Tidak. Ada yatim jutawan. Sebab perkataan yatim ialah malla abalahu, orang yang tak ada ayah, dia mati. Baik, orang yang tak ada ayah mati ni, kadang-kadang anak yatim ni ialah anak-anak orang kaya. Kadang-kadang anak yatim ni dia ada mak dia yang kaya raya. Mak dia kaya, ayah dia mati. Maka kenapa Allah Ta'ala sebut golongan yatim? Kerana sifat yatim ini mereka sedih kerana kehilangan ayahnya. Dan kehilangan orang yang menaunginya. Maka kita diminta untuk memuliakan mereka. Antaranya cara memberi makan pada mereka. Beri makan pada anak yatim bukan sebab dia miskin. Tapi kerana kesedihan dia. Atau bila orang-orang sedih, mereka ni pun kita katakan tak bersemangat untuk hidup. Kita intro kita dengan orang sedih apa, kita ajak dia makan. Sebab dengan makan tadi boleh menghilangkan kesedihan. Tahu orang sedih, macam mana kita nak pujuk orang sedih? Jom kita makan dulu, nanti baru kita bercakap. Makan dulu, layan dulu, beri makan yang baik. Ini yang berlaku bila anak-anak Ja'far bin Abi Talib menjadi yatim. Maka bila Ja'far bin Abi Talib syahid dalam peperangan Mu'tah, Nabi SAW bawa tukang gunting pergi ke rumah Ja'far bin Abi Talib. Dan Nabi menyuruh sebahagian sahabat buat makanan. Kemudian Rasulullah menyuruh supaya dipanggil anak-anak Ja'far dan dibotakkan semua. Jangan dibotak rambut. Dipotong rambutnya, dibotakkan rambutnya. Kemudian disuruh sahabat-sahabat buat makanan. Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yushghiluhu. Siapkan makanan untuk keluarga Ja'far, mereka tengah sedih. Ayah hilang, gugur syahid. Bini pun tengah sedih. Disiapkan makanan. Dia beri makanan. Kerana untuk tunjuk muasah, simpati, keprihatinan. Supaya anak yatim tahu bahawa ada orang yang prihatin dengan dia. Walaupun dia kehilangan ayah. Ada orang yang prihatin dengan keluarga yang kehilangan ayah. Kerana kebiasaan bila kita sebut anak yatim kehilangan ayah, sebab apa? Dia hilang kekuatan untuk menjaga dia. Ibu dia sebut kasih sayang. Kerana anak-anak ini, mereka pentingkan keselamatan mereka, security mereka. Mereka hilang security disebabkan kehilangan ayah. Mak ni dah bak kasih sayang.
Kasih sayang tu bukan nilai keselamatan untuk anak-anak secara mutlak. Ayah ni keselamatan. Di mana kalau si anak ni kalau ada apa dia akan mengadu ke ayah dia secara kekuatan ayah dia. Sebab itu ayah ataupun anak dibandingkan dengan ayah untuk kemuliaan dia. Untuk dia bergerak di luar dengan berani sebab ni ayah dia. Orang tak takut mak dia tu, orang takut ayah dia. Walaupun ayah dia takut mak dia, tu cerita lain. Tapi secara kekuatan anak tadi, dia menumpang kekuatan ayahnya. Kerana itu anak yatim seolah nak beritahu protektor dia ramai. Maka dengan memberi makan kita sedang mengamankan dia. Dan yang ketiga ialah asir. Asir ialah golongan banduan. Sama ada banduan ini, waimah ada orang kafir. Waimah banduan ini hamba. Waimah banduan ini orang Islam. Sebab orang bila jadi banduan dengan pelbagai sebab. Ada sebab banduan atau asir kerana perang. Maka ini biasa orang kafir lah. Ada disebabkan kesalahan-kesalahan tertentu. Ini mungkin orang Islam. Ini mungkin orang beriman. Dan ada juga mungkin kalangan hamba-hamba. Orang beriman dia ajar bagaimana melakukan tawanan perang. Kita dah sebut mukadimah semalam. Bagaimana Islam menjaga tawanan perang. Pertama Islam, apakah boleh diikat tawanan perang? Ataupun apakah boleh diikat banduan? Boleh tak nak gari? Kalau kita hari ni gari lah. Gari tangan, gari kaki. Apakah boleh? Baik, untuk kalau kita takut dan bimbang banduan ni akan lari, boleh ikat. Ini sebagaimana Rasulullah ikat Sumamah bin Utsal dekat tiang masjid Nabawi. Itu pertama. Yang kedua, apakah boleh dipenjarakan? Dikurung. Maka boleh dikurung. Tapi dikurung tempat yang bukan tempat kurungan binatang. Bukan dikurung kat kandang lembu ke, sehingga menghina manusia. Tak, dikurung tempat selayaknya bagi manusia. Atau kita lihat Rasulullah kurung banduan dalam masjid. Nabi patutnya ambil Sumamah ni kurung dekat mungkin kandang unta ke, dia bau tarik sikit. Kandang kambing ke? Tidak. Rasulullah kurung di dalam masjid. Masjid ni tempat mulia. Tempat baik. Maka banduan tidak boleh dikurung tempat yang menjatuhkan maruahnya sebagai manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah banduan boleh ataupun perlu diberi makan, perlu diberi minum, perlu diberi pakaian, perlu diberi hak dan tidur? Jawapannya ya dan wajib. Wajib pemimpin ataupun negara memberi makan pada banduan. Wajib. Memberi pakaian kepada banduan. Memberi rehat kepada banduan. Itu kewajiban. Kalau sekiranya kerajaan tak buat, ia menjadi kewajiban orang Islam kena buat. Dan bila kita sebut beri makanan, contoh yang berlaku bila beri banduan, makanan, kita pun beri makan yang buruk-buruk. Islam mengajar banduan ini diberi makanan yang baik. Makanan yang baik. Bukan makanan yang mereka inginkan. Sebab banduan-banduan ni dia allergic tu, allergic dia. Contoh makanan ni bukan cerita kita duduk kat dalam atau kat luar. Bila kita jenis allergic kat mana pun kita tak boleh makan. Walaupun terpaksa. Tiba-tiba ada banduan dia tak boleh makan daging sebab gaut. Maka dalam Islam, kena siapkan makanan yang tak menyebabkan dia sakit. Oh ni banduan ni gaut. Kita beri dia makan ikan. Ada banduan pula dia mungkin tak boleh makan ikan kecil-kecil, muntah. Kena makan ikan besar. Bagi ikan besar ke dia. Misalnya. Ada banduan pula dia tak boleh makan buah-buah cepat masuk angin. Buah-buah ni, buah ni. Dia boleh makan buah lain. Bagi buah. Dalam Islam kita dah sebut contoh semalam bagaimana Sumamah. Rasulullah suruh sahabat cari susu yang baik, yang segar. Dan cari buah-buah anggur yang baik. Tapi taklah sampai banduan boleh order wayu dan penjara. Saya pun nak masuk. Order wayu ni. Ni boleh order apa ni. Tengah-tengah air kelapa, coconut shake. Kalau boleh kat Kelebang. Oh nak banduan boleh order jauh-jauh. Boleh ni nak kuih tiaw basah pula. Boleh yang jauh sikit. Maksudnya makanan yang sepadan dengan dia lah. Dan Islam memang menetapkan. Dan dilarang melaporkan banduan. Dan dilarang menghalang banduan tidur. Dalam Islam tak boleh. Tidur-tidur. Dilarang menakutkan banduan. Dan dilarang untuk memukul banduan. Ini ada dalam kitab Ahkam Musujanah. Hukum hakam berkait dengan banduan dalam Islam. Kerana banduan ini, dia akan diadili di mahkamah. Dalam penjara, dia akan proses untuk menunggu pengadilan. Dan mahkamah yang akan jatuhkan hukuman. Ketika itu dia akan menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah. Dia tak patut dijalankan hukuman dalam penjara. Tengok masuk. Dan penjara lagi dah kena tumbuk.
Kalau kita baca sejarah, bagaimana banduan zaman Fir'aun dan zaman Romawi. Mereka dicungkir mata, dipotong daging, diberi makan anjing. Tetapi dia human right buat lawatan ke penjara di Israel, negara Arab. Dan memasukkan dia antara penjara paling teruk dalam dunia. Apa mereka buat? Mereka seksa banduan ni daripada ada akal tak ada akal. Gila keluar. Mereka laporkan banduan. Mereka seksa. Mereka torture. Mereka pendengarkan muzik yang kuat supaya banduan ni tak hidup. Kuat. Dilagukan lagu-lagu Israel, lagu-lagu keagamaan. Memaksa dengan lagu keagamaan Yahudi. Ini 24 jam dengan lagu agama Yahudi. Dia paksa. Belum lagi diikat mata. Diminta untuk pegang bendera Israel. Dia pukul sesuka mereka. Tak dibenarkan mandi. Tak dibenarkan minum air. Perempuan tak dibenarkan bertudung. Lelaki tak dibenarkan sembahyang. Ini banduan ataupun bagaimana hak banduan di penjara Israel paling dahsyat, paling teruk. Kan dalam penjara, diberikan kebebasan untuk mereka makan, minum, mandi dan sebagainya. Ini mandi pun tak boleh, bayangkan. Dia buat biar orang gila. Kalau sekarang hari ni, sebab mereka marah kerana umat Islam ataupun Palestin berjaya tangkap beberapa ratus orang di Rilaf Gaza, di semenanjung Gaza atau di tempat penempatan Yahudi, mereka nak marah, mereka tangkap seramai mungkin orang Islam sumbat dalam penjara. Hari ini jumlah yang ditangkap dekat Dhofar Gharbiyah melebihi 12,000. Setiap hari mereka tangkap, tak berhenti. 93 hari peperangan, masuk 94. Setiap hari mereka tahan 400 orang, 300 orang. Jumlah di penjara bersesak-sesak seramai 12,000 orang. Sebagai satu balas dendam. Maka ini yang paling ortodok kalangan Yahudi, nama Ben Ghafir. Jahat sekali. Yang mencadangkan supaya banduan Palestin bunuh dia senang. Tanpa dibicarakan dan diadili. Kerja yang bunuh je. Mereka tangkap siapa saja. Ini orang-orang yang kita katakan paling jahat dalam, paling tidak memberi hak kepada banduan. Islam lain. Sehingga Allah sebut dalam Quran bagaimana hak banduan. Dalam Quran Allah sebut. Bukan benda tu isytihad ulama, ni dalam Quran Allah sebut. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan dengan penuh kasih sayang. Mereka memberi makan dengan apa yang mereka suka. Kepada orang miskin, anak yatim dan banduan. Beri makan-makan yang baik. Macam saya dah sebut, hak-hak banduan dalam Islam. Ya, kita boleh ikat, takut dia lari. Kita boleh kurung, tapi kurung tempat yang manusia dikurung, bukan binatang dikurung. Kemudian, mereka berhak untuk makan, minum, tidur, mandi. Berhak. Dan mereka berhak untuk makan makanan yang baik. Dan mereka berhak untuk minta makanan yang mereka suka. Selagi mana tidak melampau lah. Kalau dia kata, pada penjara saya tak boleh makan ikan masin, darah tinggi. Misalnya. Saya pergi ada satu restoran. Menyediakan makanan banduan. Pergi. Tanya tokek dia. Banyak masak. Ni untuk banduan, Ustaz. Jaga mana dia pun sebut satu benda. Kita pun tahu ikan tu. Minyak tu minyak yang berapa lapis. Ikan tu jadi hitam lagi. Ingat ikan masin, ikan goreng. Saya ni ikan masin ke ikan goreng. Tapi minyak dia tu dah berapa kali. Sebab apa? Sebab dia tak bajet kecil, Ustaz. 50 sen. Tu ikan 50 sen. Ni semua RM1.50. Jadi kita nak cut ni. Rasa macam ni lah. Beras paling tak bermutu sekali. Ni ikan paling teruk sekali. Minyak paling murah sekali. Masak. Sebab dia pun untungnya ciput. Dalam Islam tidak begitu. Sebab bila kita buat begitu, kita ingat orang makin takut masuk penjara, makin ramai masuk penjara. Sebab bila kita tak muliakan orang, maka di situ kita manusia tidak terfikir untuk jadi baik. Islam sentiasa memuliakan orang. Kerana Islam letakkan benih memuliakan orang, maka orang pun nak jadi baik. Kalau kita melayan orang, tidak seperti manusia. Dia tidak akan menjadikan mereka baik, mereka jadi lebih jahat. Lepas tu, mana-mana penjara tak menjadikan tawanannya makin sikit, makin banyak dia. Kalau kita dah buat macam-macam jahat dalam penjara ni, biar banduan begini, tetap bertambah. Kenapa? Hilang keberkatan. Tapi kalau kita buat yang baik-baik, kita buat kaedah pendidikan dalam penjara. Bukan saya dipahamkan ada berapa penjara. Kalau sekiranya banduan tu hafal Quran berapa juzuk, dibebaskan lebih awal.
Banduan pun berebut apa Quran. Kata dia bila dia apa Quran jadi baik. Itu berapa sahabat saya duduk penjara. Macam-macam kes lah. Kata saya alhamdulillah duduk penjara Syiah hafal 30 juzuk. Boleh hafal 30. Dia macam-macam kes masuk penjara ni bukan semua cerita mencuri mubah, ada yang kes-kes keselamatan dan sebagainya. Dia perangai baik tadi boleh dibebaskan. Ini banduan tu kalau dia boleh hafal 15 juzuk, okey. Kalau patutnya 15 tahun, okey jadi 5 tahun. Dia pun bersungguh-sungguh. Dia buat apa Quran. Ni kalau dapat buat ni sekian-sekian. Islam tidak melihat penjara sebagai tempat hukuman, tapi tempat pendidikan. Dan Islam melihat penjara ialah tempat di mana kita kembalikan kemuliaan mereka. Kita nak kembalikan kemuliaan mereka kan mereka akan keluar balik. Bertemu masyarakat sebagai orang yang mulia. Orang yang mulia. Sebab kita ada dengan kemuliaan, makan yang baik dan sebagainya. Nanti saya katakan bila layanan tu tak betul, hilang keberkatan. Banduan disuruh pakai seluar pendek, tak dibenarkan sembahyang, maka hilang keberkatan. Macam kita sekarang ada penambah baik. Saya baca tentang penambahbaikan penjara di Malaysia. Mereka dia benar memakai seluar panjang untuk aurat, dia benarkan sembahyang, memiliki sejadah, memiliki kopiah. Mereka dibenarkan untuk baca buku agama, mereka habis kuliah agama. Bahkan bila saya melawat, ada beberapa penjara kita pergi. Ni seorang ni alhamdulillah dia jadi imam. Bagus jadi imam. Kata saat saya tak nak keluar, kalau keluar saya akan jadi penagih. Keluar saya jadi pencuri. Duduk dalam jadi tok imam, tok bilal. Baik minta kerja dalam penjara tu dia tok imam. Tak. Artinya bila ditarbiah cara macam tu, macam saya sebut penjara ni bila dimuliakan banduan dia akan keluar sebagai orang mulia. Dalam Islam bagaimana banduan-banduan kafir dilayan dengan baik. Macam saya dah cerita semalam, Salahuddin Al-Ayyubi melayan. Banduan. Penyebab kepada Islam tersebar di Eropah. Kerana banduan ini dibalik cerita kami dilayan dengan baik. Kami layan dengan baik, makan baik. Kata bila sebut layan baik ni bukan cerita tak kena pukul je. Makanan pun baik. Pakaian pun baik. Akhirnya mereka keluar, balik ke kampung-kampung halaman mereka menyebarkan Islam. Dan ini asbab bagaimana penyebaran Islam di Eropah. Siapa yang sebarkan? Bekas banduan. Ayat kemuliaan yang Islam ajar pada kita. Kemudian Allah Ta'ala menyebut sesudah menceritakan mereka yang memberi makan bagi satu amalan yang baik. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami beri makan ni kerana Allah. Dalam tafsir kita disebut kerana Allah dan hati mereka cakap kerana Allah ni. Atau dalam dengan lidah mereka berkata. Sebab kadang-kadang bila kita buat baik, ada orang nak balas, tak, saya buat ni kerana Allah. Kadang-kadang kita tak boleh cakap lah dalam hati. Saya buat kerana Allah. Ada orang nak balas kebaikan kita, kita pun kata jangan-jangan saya buat ni kerana Allah. Tujuannya supaya dia tak fikir nak balas. Maka orang beriman berkata kami melakukan, kami beri makan kerana Allah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kami tidak berhajat balasan dan kami juga tidak berhajat untuk diterima kasih. Atau kita kalau buat baik orang, tak perlu hajat orang terima kasih. Tapi orang pula, kita pun kena belajar. Kalau orang buat baik kita, kena belajar terima kasih. Kita pula kalau buat baik dengan orang, jangan harap terima kasih. Ya, bagaimana kita perlu faham antara dua keadaan. Bila tuan-tuan buat baik orang, jangan harap dia terima kasih. Tak terima kasih pun tak apa. Tapi kita kalau dapat kebaikan orang, jangan lupa terima kasih. Kan Nabi menyatakan, Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tak terima kasih pada orang, dia sebenarnya tak terima kasih pada Allah. Allah yang perintahkan kita terima kasih ke orang. Bila orang tu buat baik. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan orang buat baik itu baik? Antaranya ucaplah terima kasih. Atau ucaplah lafaz yang mulia. Jazakallahu khairul jaza'. Semoga Allah memberi balasan yang baik pada kamu. Kita tak reti nak sebut jazakallahu khairul jaza'. Terjemahlah. Semoga Allah beri balasan yang baik untuk kamu. Dia hantar makanan kat kita. Dia tolong bagi tayar kita. Dia tolong beri sekian-sekian. Semoga Allah beri balasan yang baik pada kamu. Kalau kita tak sebut, tak reti nak sebut jazakallahu khairan misalnya. Kemudian kata Allah, Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami takut pada hari kiamat kelak, hari di mana semua wajah berkerut, dia takut. Dan qamtarira, berkerut masam. Masing-masing bimbang apa akan berlaku. Kerut. Kata bila berkerut ni maknanya ada masalah. Berkerut ni maksud takut. Berkerut maksudnya kita fikir macam-macam. Ni hari kiamat ni fikir macam-macam. Amalan kita terima ke tak? Kesalahan kita Allah nak hukum ke tak? Ini yauman abusan qamtarira. Hari masing-masing masam muka, masing-masing berkerut.
Masing-masing wajah bimbang dan takut. Fawaqahumullah. Maka Allah menyelamatkan mereka. Syarra dzalikal yaum. Daripada kebimbangan hari kiamat, mereka bimbang takut dia azab, Allah selamatkan, tak ada azab. Mereka bimbang amalan mereka tak diterima, Allah hilangkan kebimbangan, Allah tunjuk amalan mereka diterima. Kemudian kata Allah, walaqahum, dan kami kurniakan kepada mereka ini nadratan wa surura, ceria pada wajah dan gembira pada hati. Tentu lengkap, zahir, batin. Sebab kadang-kadang muka gembira belum tentu hati senang. Dan ada orang pula hati dia memang gembira tapi muka dia tak kerti nak tunjuk. Nampak macam masalah juga. Awak ni macam ada masalah. Pada hati dia senang, dia tak kerti nak tunjuk. Maka Allah menyempurnakan ahli syurga ini, mukanya ceria, hatinya tenang. Menampak secara sempurna. Kemudian kata Allah, wajazahum bima sabaru, dan kami beri balasan pada mereka sebab mereka sabar buat kebaikan. Kita tahu sabar ni ada 3. Sabar dalam buat kebaikan. Sabar dalam buat kebaikan. Sabar dan taat kepada Allah. Kemudian sabar dalam menerima musibah. Musibah-musibah macam-macam. Bila kita terima musibah, sakit, demam dan sebagainya, kita pilih sabar. Dan yang ketiga, kita sabar daripada melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Sabar dari zina, sabar dari mencuri, sabar daripada merompak, sabar. Yang tadi sabar sembahyang, sabar puasa, sabar menuntut ilmu. Ni sampai bila Ustaz saya nak menuntut ilmu ni? Sampai matilah. Bila Hasan Basri tanya, sampai bila kita nak menuntut ilmu? Kata Hasan Basri, selagi mana kamu rasa kamu layak hidup untuk ilmu? Kalau rasa nak mati, berhenti kuliah. Berhenti. Tu nak mati dah tu. Saat saya dah tak nak kuliah, dah Ustaz dah tahu. Itu tanda-tanda mati. Dia mati. Lagi mana kita rasa kita nak hidup, kita boleh hidup, maka selagi itu kita akan menuntut ilmu. Macam makan. Sampai bila saya nak makan Ustaz? Selagi mana kamu hidup? Sebab bila kamu dah nak mati, kamu dah tak boleh makan. Tuan-tuan nak makan sampai bila? Tak lapar makan. Tak kira lah. Maknanya tuan-tuan nak makan terus. Tapi bila mana dekat dah nak mati, maka Allah hilangkan selera kita. Jadi kita makan pun tak ada selera, kuliah pun dah tak ada selera. Tu nak mati dah tu, belikan kapan cepat-cepat. Maka itu tempoh dia. Maka Allah Ta'ala beri balasan disebabkan mereka sabar buat taat. Para ulama menyatakan sabar dalam buat taat lebih tinggi pahalanya daripada sabar-sabar yang lain. Sabar buat taat. Jannatan, diberikan syurga, waharira, dan pakaian. Beri syurga, kemudian pakaian. Baik, mula-mula Allah start dengan makanan, dengan minuman. Beri minum dulu. Ni welcome, I welcome untuk ahli syurga. Kemudian bila Allah sebut beri syurga, beri pakaian. Bila diberi tempat, maka Allah terus sebut apakah pakaian sesuai untuk tempat tu. Tuan-tuan, bila kita refer pada satu tempat, kita fikir nak pakai baju apa? Hari ni saya nak pergi jamuan kahwin, nak pakai baju apa? Hari ni saya nak pergi event tu, nak pakai baju apa? Maka bila kita kata masuk syurga, pakai baju apa syurga ni? Harira, sutra. Dan kadang kita tidak ada pakaian yang paling mahal dan dunia melainkan sutra. Habis tak kat dunia, kenapa kita tak boleh pakai? Sebagai ujian. Ujian kepada kita. Supaya kita rasa nikmat untuk memakainya di dalam syurga. Dan disebut dalam hadis, siapa yang memakai sutra di dunia, dia tak akan dapat memakainya ketika mana hari akhirat kelak. Sutra ni, kalau kategori perempuan, mereka boleh pakai. Kerana sutra menambahkan kelembutan wanita. Bagi kategori lelaki, hanya satu golongan saja boleh pakai sutra. Orang yang ada penyakit kulit. Jadi tak payah nak sombong sangat orang lelaki pakai sutra. Kita tahu dia ada sakit kulit. Adalah kurat kat mana, panau kat mana. Jadi malulah dia. Pakai sutra, sakit kulit. Macam tu. Maka Allah sebut tempatnya syurga. Maka saya katakan tadi, kalau tuan-tuan sebut tempat, tuan-tuan akan sebut pakaian apa? Maka pakaiannya harira. Sutra daripada syurga. Yang indah, yang menawan. Sutra yang tak dapat dibandingkan. Maka lihat bagaimana Allah menyebut sifat orang-orang abrar. 3 sifat utama mereka. Dan bagaimana watak mereka yang hebat. Dan bagaimana kelebihan memberi makan. Supaya kita tahu tuan-tuan, amalan memberi makannya amalan terbaik dalam Islam. Sehingga kata Nabi SAW, khairukum man at'ama ta'am. Sebaik-baik kamu, orang yang suka beri makan.
Sehingga dalam Islam kita ada macam-macam ibadat makan. Ibadat memberi ruang untuk makan seperti akikah, seperti iftar, seperti walimah, seperti wakirah. Wakirah dalam bahasa Melayu itu jamuan kesyukuran. Kita kalau nak terjemahkan syukur kita buat makan. Ataupun kita panggil makdubah, saja-saja nak ajak orang makan makdubah, jom datang makan. Dan ataupun kita namakan juga dengan hadaik. Hadaik ini biasa kalau anak-anak kita khatam Quran kita pun buat jamuan. Dia panggil hadaik. Kerana keseronokan anak-anak ini khatam Quran. Ini hafal Quran. Kerana kita bila muliakan Quran, lalu kita terjemahkan syukur tadi dengan beri makan. Jadi kalau kita perhatikan dalam Islam, memberi makan ini amalan yang mulia. Kita jumpa orang suka beri makan, ketahuilah dia orang baik dan dia orang pemurah. Suka beri makan. Kata beri makan ni tak tunggu orang tu miskin. Kita beri makan pada semua orang. Kerana tidak semua orang melihat beri makan itu tanda dia miskin. Itu tanda penghormatan, kemudian. Macam kita belanja makan. Kalau kita belanja makan bukan maksudnya orang tu tak ada duit. Mungkin dalam keadaan tertentu orang tu tak ada duit. Kebanyakan kita belanja kerana kita nak muliakan dia. Dan dia bila dia kena belanja, dia waktu dia ke kedai, tak ada pun minta-minta ada orang belanja hari ni. Tak ada, dia berfikir macam dia pun dah buat duit siap-siap. Tiba-tiba orang belanja dia. Kenapa? Ukhuwah, kemuliaan. Maka dia pun teringat tak apa. Nanti lain kali kita pula belanja dia. Kerana kita rasa kemuliaan tu perlu dibalas dengan kemuliaan. Maka di sini hebatnya sehingga dalam Islam hadir jamuan kadang-kala wajib dan kadang-kala sunat. Sebagai masa ulama menyebut contoh kalau kita diajak jamuan walimah perkahwinan, maka hukumnya wajib dengan syarat tertentu. Dan sebagian ulama kata hukumnya sunat muakkadah. Sunat yang amat dituntut tapi dengan syarat tertentu. Syaratnya jamuan tadi tak bercampur lelaki perempuan. Syaratnya jamuan tadi, sebut jamuan perkahwinan tadi bukan dibuat dengan megah dan sombong. Syaratnya jamuan tadi ialah hari pertama, bukan hari kedua, bukan hari ketiga. Maksudnya tuan-tuan kalau dia buat jamuan 3 hari. 3 hari, 3 malam. Yang kita hadir cuma hari pertama, hari kedua tak. Hari kedua cuma harus untuk kita hadir. Sebab kita dah tahu dia dah buat jamuan ni bukan lagi mula ada nilai-nilai kebanggaannya. Tidak untuk hari kedua, tidak untuk hari ketiga. Dan kita akan hadir jamuan tadi bila dia memanggil semua ataupun dia tidak mengkhususkan panggilannya cuma pada orang kaya. Kalau dia cuma panggil jamuan dia orang kaya, kita tak boleh. Dia buat kat hotel 5 star, tema tak cicak orang nak masuk. Tahun 60-an, 70-an, ni tak payah pergi, tak apa. Tak wajib pergi. Kenapa? Ini bukan jamuan yang berkat. Kerana orang miskin tak ada. Buat kat hotel 5 star ni. Allah ma'ilah melainkan diangkut orang miskin dengan bah ke apa, okey. Tapi kalau dia khususkan semua dalam jemputan, datuk-datuk sini, tak ada bahagian kita, tak ada. Kayaknya bagi kita ni jamuan kemegahan, sombong. Dan jamuan kemegahan sombong kita takkan tolong ke maksiat. Jadi kalau orang nak buat kat hotel ni hati-hati, takut ada nilai kesombongan. Bukan kita kata haram buat jamuan kat hotel, boleh. Tapi kita jangan khususkan jemputan kita cuma orang kaya. Sebab kita berharapan boleh keruk kuat lagi. Ni keruk sampai ke kombi ni. Tentang sebahagian orang nak bagi tu tak apalah, tak ada masalah. Tetapi kita tetap melihat jamuan ini satu cara untuk kita beri makan orang. Kalau orang tu nak beri ke tak nak beri tu hal dia, kita tak akan ambil kisah benda tu. Maka ini beberapa syarat yang perlu kita tahu tentang kemuliaan jamuan yang dianjurkan oleh Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.